Hari ini Syafiqah, kita masih ingin membicarakan tentang Hari Kesihatan Mental dan sebagainya. Dan untuk itu kita bawakan tentang persidangan antarabangsa Kaunselor Pendidikan KPM 2023. Untuk itu, yang memakai busana sama seperti kita, berwarna ungu juga, kita persilakan Puan Salmiah Munshi, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Mentalnya bagaimana? Alhamdulillah. Terbaik. Okey. Kita nak memahami mengapa sebenarnya pemahaman tentang kesihatan mental ini penting di kalangan warga kerja KPM. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Baik, Syafiqah. Dalam usaha untuk kita membangunkan masyarakat menuju masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun tinggi, masyarakat maju dalam pelbagai aspek, sudah tentu kita memerlukan rakyat yang sihat, rakyat yang sejahtera. Ya. Jadi usaha-usaha untuk kita mencapai kepada masyarakat madani tadi dapat direalisasikan apabila kita mempunyai rakyat yang kuat, rakyat yang sihat, rakyat yang bahagia dan sejahtera. Jadi kalau kita lihat mengapa pentingnya kesihatan mental ini, kerana kalau kita lihat kembali kepada maksud kesihatan mental oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO yang mengatakan ada 4 indikator ya seseorang itu berada dalam kesihatan mental yang baik. Yang pertama, ia boleh melalui stres hariannya dengan berkesan. Yang kedua, ia tahu potensi dirinya. Dan yang ketiga, ia boleh bekerja dengan produktif. Dan yang keempat, ia boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi sebab itu, apabila kita ingin mencapai masyarakat madani seperti yang saya kata tadi, maka keempat-empat faktor ini perlu berada pada tahap yang baik. Jadi barulah kita akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya di KPM sendiri ya, guru-guru yang sejahtera ya dapat menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menarik, dengan berkesan, dapat mewujudkan suasana dalam bilik darjah yang gembira ya. Maka murid yang sejahtera juga dapat menerima pembelajaran dan menguasai isi kandungan pembelajaran dengan baik. Betul. Yang akhirnya satu gagasan yang dikemukakan di KPM, ABC, anak baik lagi cerdik itu dapat kita lahirkan. Ya, itu dia. Itu berkaitan konteks dalam bilik darjah bersama guru dan murid-muridnya. Ya. Tapi Puan, misalnya anak kita ni selalunya mungkin dia orang stres. Kadang-kadang tak dapat apa yang mereka nak, mereka marah, kan, rebel dan sebagainya. Jadi, bagaimana ibu bapa ni yang pendidik di rumah ini boleh membantu anak-anak mereka untuk menangani stres di rumah pula? Okey, soalan yang sangat baik ya. Apabila kita nak melihat ya tentang terdapat atau tidak gangguan kepada kesihatan mental ini, kita perlu melihat kepada perubahan yang berlaku. Kalau sekiranya seorang anak itu asalnya ia ceria, ia gembira, tetapi tiba-tiba pada satu hari tersebut dia jadi muram, kesedihan, tidak menunjukkan minat untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang biasa ia lakukan, kita perlu santuni dan dekati mereka. Kita perlu meyakinkan mereka bahawa kita sedia untuk mendengar dan sedia untuk berkongsi apa saja yang ada di fikirannya, di emosinya dan juga mungkin apa yang ia alami dari segi fizikalnya. Bagaimanapun, bukan saja anak-anak ini menunjukkan tingkah laku kesedihan begitu. Ada juga anak-anak yang menunjukkan perubahan menjadi agresif. Jadi dulu dia okey, tapi kenapa pula akhir-akhir ini nampak macam ada kemarahan dalam jiwanya. Jadi anak-anak ini pun perlu kita pujuk, perlu kita yakinkan mereka bahawa keadaan itu akan okey. Ceritalah, luahlah, kongsilah. Kita sedia untuk mendengar dengan penuh kasih sayang dan empati. Hanya guru-guru sahaja yang memahami bagaimana sebenarnya perit dan jerit sebenarnya guru-guru ini, bagaimana kesusahan dan juga kepayahan mereka untuk mendidik. Jadi emosi mereka kadang-kadang tidak terluah. Jika diluahkan mungkin ada yang salah anggap, mungkin ada yang merasakan bahawa dah tugas, lakukanlah sahaja. Jadi cikgu-cikgu kadang-kadang nak luah tak boleh, pendam rasa sakit. Jadi untuk bahagian kaunseling ini juga, kaunseling dan juga psikologi ini, bagaimana sebenarnya untuk menjaga emosi khususnya guru-guru ini? Baik, untuk pengetahuan
tuan-tuan dan puan-puan semua ya, KPM tidak pernah meninggalkan guru. Ya, kita sentiasa menghargai jasa dan juga pengorbanan guru-guru kita dengan memastikan mereka sejahtera dan gembira ya. Jadi di bahagian psikologi dan kaunseling kami menyediakan perkhidmatan sokongan kepakaran ya. Begitu juga kami ada program-program pembangunan pencegahan intervensi yang disebut sebagai #3A. Sedar, peka, tindak ya. Jadi bagi guru-guru yang mungkin memerlukan ya seseorang untuk mendengar mereka dengan penuh empathy profesional, kami menyediakan perkhidmatan di pelbagai peringkat, di bahagian di Jabatan Pendidikan, di pejabat pendidikan daerah ya, di institusi-institusi KPM ya, kita ada di sana. Selain daripada itu juga KPM telah pun melancarkan profiling kesejahteraan psikologi di mana kita membangunkan profiling ini dan kita boleh mengesan ya guru-guru yang memerlukan sokongan agar mereka sejahtera, dan profiling itu sebenarnya mengukur kesejahteraan daripada 8 konstruk lah ya, iaitu konstruk fizikal, emosi, intelektual, spiritual, perhubungan, keuangan ya, supaya kita memastikan mereka ini dapat meneruskan ya kehidupan dengan sejahtera. Sekiranya kesejahteraan mereka terjejas, mereka boleh bouncing back. Mohon izin, mereka boleh bingkas bangkit dengan ada kaedah daya tindak yang berkesan ya. Puan, dalam kita bercakap berkaitan dengan perkataan kaunseling, masyarakat kini masih ada tanggapan juga tanggapan yang sangat negatif ya, bahawasanya mereka ini adalah manusia yang mempunyai masalah. Itu memberi tanggapan yang negatif sebenarnya, stigma yang sangat kita perlu elakkan. Jadi bagaimana peranan bahagian psikologi dan kaunseling ini untuk kita memahamkan masyarakat tentang betapa pentingnya untuk kita tahu apakah selok-belok tentang isu ini sebenarnya? Kita memang menerima bahawa stigma itu ada ya. Bagaimanapun bahagian psikologi dan kaunseling ya tidak putus-putuslah ya mengadakan program-program outreach ya kepada masyarakat, khususnya warga kementerian, guru-guru dan bukan guru, malah juga kepada murid-murid ya melalui perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah supaya tampil. Jangan tunggu ada masalah, kerana potensi individu itu boleh dibincangkan secara menarik, secara profesional bersama kaunselor. Ya. Dan juga saya ingin berkongsi bahawa di Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri seluruh Malaysia, mereka menginisiatifkan ya program-program mendekati warga. Sebagai contoh, mereka namakan dengan program-program yang kreatif seperti ziarah cakna, apa khabar kita, dan pelbagai lagi nama-nama yang agak catchy supaya masyarakat, khususnya warga guru, warga KPM akan rasa selesa untuk bertanya khabar tentang perkhidmatan ini, malah menggunakan perkhidmatan ini. Itulah, lagipun kita kena memberi pengetahuan kepada di luar sana bahawa kesihatan mental dan penyakit mental ialah dua perkara yang berbeza. Jadi jangan samakanlah. Okey Puan, kita nak berbalik kepada penganjuran persidangan antarabangsa kaunselor pendidikan tahun 2023. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang. Ya, baik. Terima kasih. Persidangan antarabangsa kaunselor pendidikan ataupun mohon izin ICEC, International Conference of Educational Counselor, untuk tahun 2023 ini kita ada sedikit kelainan kerana kita membawakan pengisian yang kita tambah baik, yang kita lihat supaya input-input yang diberikan dalam persidangan ini memenuhi keperluan kompetensi kaunselor pendidikan dan guru-guru bimbingan dan kaunseling pada masa sekarang, pada masa kini. Dan kita juga sebenarnya merupakan acara tahunan yang disambut dalam bulan kaunseling kebangsaan pada bulan Oktober, dan esok sebenarnya 10 hari bulan Oktober adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan juga kami akan melancarkan aktiviti sambutan bulan kaunseling kebangsaan peringkat KPM, dan juga kemuncaknya adalah pada persidangan antarabangsa kaunselor pendidikan ini. Dan juga yang istimewanya dalam persidangan kali ini adalah kami akan membuat satu peluncuran
perkhidmatan terkini iaitu talian sokongan psikologi atau ringkas disebut sebagai talian PSK 03-8872-1750 di mana beroperasi setiap hari bekerja dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang, yang mana ada kaunselor yang menunggu untuk menyantuni siapa-siapa yang menghubungi talian tersebut. Ya. Jadi sekiranya rasa sukar untuk datang secara bersemuka, silalah hubungilah talian ini. Betul. Ya. Baik. Dan dalam kita membicarakan tentang ICEC 2023 ini, apa lagi antara objektif lain yang kita ketengahkan? Adakah ia untuk menyemarakkan bulan kaunseling 2023? Ya, sudah tentu dia menyemarakkan. Dengan satu ICEC ini juga merupakan platform ya kepada kaunselor pendidikan KPM, guru-guru bimbingan dan kaunseling dan juga pengamal-pengamal kaunseling yang kita undang daripada kementerian lain, agensi lain ya, untuk berkongsi kepakaran ya, dan juga isu-isu terkini berkaitan dengan kesihatan mental dan juga perkhidmatan yang diberikan ya. Jadi kami menampilkan pakar-pakar daripada luar negara, daripada Universiti Chulalongkorn Thailand, ya, daripada Brunei Darussalam Indonesia, dan juga kita mengenengahkan pakar-pakar ahli-ahli akademik dalam bidang kaunseling ini dari universiti tempatan kita, Lembaga Kaunselor Malaysia, Persatuan Kaunseling ya, supaya kita sama-sama dapat memperkayakan ya pengetahuan, kompetensi dan skill kaunselor-kaunselor pendidikan kita. Ya. Siapa peserta yang akan terlibat dalam persidangan kali ini? Baik, peserta terdiri daripada pengamal kaunseling, kaunselor pendidikan, guru-guru bimbingan dan kaunseling, dan istimewa kali ini ya, kami menampilkan murid-murid. Oh, okey. Ya, ada slot khas untuk murid-murid yang akan berkongsi tentang amalan kesihatan mental yang dilaksanakan di sekolah mereka. Jadi kita nak memperluaskan, menyebarluaskan tentang perkhidmatan kesihatan mental ini. Jadi dia melipatkan segenap lapisan masyarakat. Segenap lapisan masyarakat. Dan tema yang diangkat untuk ICEC ini bagaimana tema? Ya, temanya adalah karamah insaniah, tunjang kesejahteraan warga KPM dalam melahirkan masyarakat madani. Jika boleh dikongsikan lagi apa di antara pengisian sepanjang persidangan ini? Okey. Baik, kita memang menggalakkan kesarjanaan ya kepada dalam kalangan kaunselor pendidikan dan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Justru itu mereka telah pun membuat kajian. Ya, menulis artikel-artikel ilmiah dan akan dibentangkan dalam sidang selari. Jadi kita mengangkat kesarjanaan kaunselor pendidikan dan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Selain daripada itu, kita juga mengangkat kreativiti melalui inovasi yang mereka inisiatifkan, yang dipertandingkan, yang juga akan diumumkanlah pada persidangan ini ya. Dan juga selain pada itu, kita menampilkan forum melihat hala tuju perkhidmatan kaunseling di Malaysia oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, dan juga kita turut mendapat kerjasama dari Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia, supaya kita dapat dibekalkan dengan maklumat terkini tentang apakah rawatan yang disediakan, perkhidmatan disediakan oleh Kementerian Kesihatan dalam usaha memperkasakan kesejahteraan mental rakyat kita. Baik, jadi apakah harapan Puan sebagai pihak pengajuh sendiri bagi ICEC 2023? Silakan Puan. Ya, terima kasih. Saya menyeru kepada kaunselor pendidikan, guru-guru bimbingan dan kaunseling dan pengamal-pengamal kaunseling ya di tanah air supaya menyertai ICEC ini, dan juga kita ada secara bersemuka dan secara dalam talian. Bersiaran secara langsung dalam talian, dan dapatkanlah seberapa banyak input yang boleh kita memberikan perkhidmatan yang terbaik ya untuk memperkasakan kesihatan mental warga KPM, khususnya masyarakat Malaysia amnya. Ya, amin. Itu dia persidangan antarabangsa kaunselor pendidikan KPM 2023 yang akan berlangsung pada 18 hingga 19 Oktober 2023 ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Salmiah Moshi, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali kepada RTM. Sama-sama, terima kasih.